Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Hari ini kita akan sambung semula kita punya kelas. Masih lagi dalam bab 2 iaitu konsep mol, formula dan juga persamaan kimia. Cuma hari ini kita akan fokus kepada persamaan kimia. Okay. Hari ini kita cuma akan masuk satu perkara saja, iaitu kamu mesti tahu untuk menulis persamaan kimia yang seimbang. Sebelum ni kita belajar pasal formula kimia. Ini tajuk yang sebelumnya. Contohnya air, H2O. Kan ini ialah air, formula kimia. Contoh lain, gas oksigen, O2. Kan, ataupun contoh lain, gas hidrogen, H2. Okay, dan seterusnya. Macam mana mau tahu ni? Ada benda yang kita kena ingat setengah formula kimia ni formula kimia yang biasa digunakan dalam chemistry. Jadi kalau kita banyak membaca, kita automatik kita boleh tahu dia punya formula kimia, ataupun kadang-kadang soalan dia akan bagi. Kan bergantunglah kepada situasi. Okay. So ini contoh formula kimia. H2O, oksigen O2 dan juga gas hidrogen H2. Jadi formula kimia ini ataupun bahan-bahan kimia ni ada sesetengah dia boleh bertindak balas antara satu sama lain. Okey, bila dia bertindak balas dia akan menghasilkan sesuatu hasil. Maka bila kita tulis tindak balas tersebut kita panggil sebagai persamaan kimia. Cikgu bagi contoh. Apabila gas hidrogen, okey, this one, dia bertindak balas dengan gas oksigen, maka dia akan menghasilkan air, H2O. Okey. Gas hidrogen gas hidrogen bertindak balas dengan gas oksigen akan menghasilkan air. Okey, ini kita panggil sebagai persamaan kimia. Macam matematik dia sebut persamaan kuadratik. Okey. Ada beza persamaan algebra, ungkapan algebra. Kalau ungkapan itu mungkin dia bagi tahu dia punya anu saja kan, sama ada x ataupun y. Kalau persamaan mesti ada tambah dan juga hasil dia apa, ada sama dengan. Kita panggil sebagai persamaan. Jadi dia boleh ditulis dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk formula kimia macam ni. Okay, so cikgu harap kamu boleh differentiate, bezakan di antara formula dan juga persamaan. Okay, tolong faham dua benda ini. Ni semua formula kimia. Right. Bila bahan kimia bertindak balas, dia boleh menghasilkan satu hasil yang kita panggil, dan bila kita tulis tindak balas tersebut, kita panggil dia sebagai persamaan kimia. Okay. Kemudian di bahagian sini ni, bahan-bahan yang kita campur, yang pada asal itu permulaan, kita panggil sebagai bahan tindak balas. Kan, dan selepas tu ada anak panah. Anak panah ni menunjukkan hasil lah. Bukan sama dengan lah. Ada pelajar dia tulis sama dengan. Okay, dalam persamaan kimia kita tidak pakai sama dengan, kita guna anak panah. Sama dengan tu matematik. Okay. Kemudian selepas anak panah tersebut, okay, bahagian di sini kita panggil sebagai hasil tindak balas. Okay, dua tu. Sebelum anak panah, bahan tindak balas. Selepas tu hasil tindak balas. Bahan tindak balas ni adalah bahan-bahan yang kita campur. Hidrogen campur air. Bila bertindak balas, dia menghasilkan hidrogen campur oksigen. Bila bertindak balas, dia menghasilkan air. Jadi hidrogen dengan oksigen ialah bahan tindak balas. Kemudian air itu adalah hasil tindak balas. Okay, jadi tolong clear benda ni.
Okay, right. Kita tengok sebelah pula. Okay, tengok contoh yang tadi. Okay, bahan tindak balas, hidrogen tambah dengan oksigen menghasilkan air. Iaitu hasil tindak balas. Okay, lepas tu kita boleh tulis dalam bentuk formula kimia. Hidrogen H2, oksigen O2 menghasilkan air H2O. Kan cukup kita punya persamaan kimia. Tetapi kita kena faham, dalam persamaan kimia, setiap unsur-unsur ini kita mesti kasih seimbang. Okay, kalau kamu belajar fizik kan, dia bagi tahu prinsip keabadian tenaga. Kan tenaga tidak boleh dicipta dan tidak boleh dimusnahkan, cuma boleh bertukar ataupun berubah bentuk. Jadi konsep tu diguna pakai dalam kimia, di mana secara ringkas dia, apa yang kita boleh faham adalah bila kita buat satu persamaan kimia, cikgu ulang semula, H2 tambah O2 sama dengan ataupun menghasilkan H2O. Okey, dalam persamaan kimia, bahan tindak balas, this one, bilangan unsur dia mestilah sama dengan hasil tindak balas. Mesti sama. Kalau bahan tindak balas, dia ada 2 hidrogen. Ni kan, hidrogen ada 2. Maka wajib hasil tindak balas pun hidrogen mesti sama dengan 2. Dia tidak boleh sebelah sini 2, kemudian hasil tindak balas ada 1. Dalam persamaan kimia yang seimbang lah. Contoh this one, oksigen. Dia ada 2. Tapi di sebelah sini kalau kita perasan, oksigen cuma ada 1 sahaja. Maksud dia, tindak balas ini tidak seimbang. Maksud dia persamaan kimia ni tidak seimbang. Masa kita mau tulis persamaan kimia, kita mesti kasih seimbangkan dia. Bahan tindak balas, jumlah unsur, setiap unsur mestilah sama dengan hasil tindak balas. So dalam kes ni, kamu tengok H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Hidrogen ada 2. Sebelah bahan tindak balas. Oksigen ada 2. Hasil tindak balas pula ada 2 hidrogen, tapi oksigen cuma ada 1. Jadi tidak, yang bahagian oksigen ni tidak sama. Jadi maksud dia persamaan ni tidak seimbang dan dia perlulah diseimbangkan. So selepas kamu tulis persamaan kimia, step yang seterusnya mestilah seimbangkan persamaan. Semak, dia kata sini nombor 3 ni kan. Semak sama ada persamaan seimbang ataupun tidak. So kita tengok sini ada 2 hidrogen. Kemudian ada 2 atom oksigen. Tapi hasil tindak balas tu cuma ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadi yang ini tidak seimbang. Sebab sebelah bahan tindak balas ada 2, hasil tindak balas ada 1. So kita kena kasih seimbang dia. Jadi macam mana mau seimbang? Okay, buat macam kaedah matematik. Okay, seimbangkan kiri dan kanan. Alright. Okay, cikgu tulis balik. H2 tambah O2 menghasilkan H2O. Kan, kamu tulis dulu berapa banyak dia punya unsur. Okay, dekat sini hidrogen ada 2. Cuba tukar warna. Okay, hidrogen ada 2. Di sini oksigen ada 2. Dekat sini hidrogen ada 2. Di sini oksigen ada 1. Tidak seimbang. Okay, so kita mau kasih seimbang. Macam mana mau jadikan oksigen ni 2? Kalau kita guna matematik, kita kena darab dengan 2. So, kita letak 2 di depan. Okay. So, dalam matematik, bila contohnya X tambah Y begini kan, maka kita kena darab dua-dua kan. Dia jadi 2X tambah 2Y. Okay. So sama juga dalam formula kimia ni, apabila letak
2 di depan, ertinya 2 ni dia didarab dengan hidrogen, darab dengan 2 ini. So, selepas letak 2 di depan, oksigen dekat sini sudah bertukar menjadi 2. Kan? Sebab kita sudah kali tu, 2 kali 2 tu. So, sama. Cuma masalah sekarang nampak, bila taruh 2 di depan, hidrogen pula, dia bertukar jadi 2 kali 2 darab 2 ni sama dengan 4. Tidak sama dengan di sini. So, apa kita kena buat? Hidrogen di sini kita kena letak 2 di depan. Sebab 2 darab 2 sama dengan 4. Nah, sekarang kita kasih beza pula. Kita kasih bandingkan. Sekarang hidrogen ada 4. Di sebelah pun ada 4. Oksigen ada 2. Di sebelah pun ada 2. So, bila bahagian hasil bahan tindak balas dan juga hasil tindak balas itu sama, kan, sama sudah, maka kita katakan persamaan ini telah pun seimbang. Jadi, persamaan yang seimbang untuk tindak balas ini adalah 2 hidrogen, 2 hidrogen tambah dengan oksigen menghasilkan 2 H2O. Ini adalah persamaan yang seimbang. 2 H2 tambah O2 menghasilkan 2 H2O. So, ini kita panggil sebagai persamaan yang seimbang. Kalau yang tadi tak seimbang, yang tadi mula-mula tu kan, tidak seimbang. Sebab apa? Sebab unsur pada bahan tindak balas, dia tidak sama dengan hasil tindak balas. So, bila buat persamaan kimia, mesti pastikan bilangan unsur hasil tindak balas mestilah sama dengan bahan tindak balas. Okey, benda ni mula-mula memang agak keliru sedikit, tapi kalau kamu banyak buat latihan, kamu boleh mahir untuk seimbangkan persamaan. Sebab penting. Dalam kita punya, nanti bila buat pengiraan nanti, kalau persamaan kimia tidak seimbang, pengiraan kita akan salah. Wajib untuk seimbangkan persamaan itu. So, boleh tengok balik dekat buku teks macam mana dia seimbangkan. Ini yang tadi cikgu buat saja. Tulis keadaan fizik setiap bahan dan hasil tindak balas. So, selepas selesai kamu buat persamaan tu kan, dapat seimbang sudah. Yang tadi tu H2O tambah O2 akan menghasilkan 2 H2O. Kamu tulis dia punya keadaan fizik. Dia ni pepejal, cecair ataupun gas. So, kalau H2O ni gas. Bila gas, kita buka kurungan, tutup kurung, letakkan G. G tu gas. Gas oksigen pun sama juga. G. Menunjukkan keadaan fizikal dia tu adalah gas. Tapi H2O adalah air. So, kalau air, tulis Ce. Cecair. Terus kepada contoh soalan. Tengok soalan pertama. Tulis persamaan kimia seimbang bagi setiap tindak balas berikut. Gas nitrogen campur dengan gas amonia. Yang pertama tengok dulu. Gas nitrogen, ini cikgu cakap. Kita kena ada, selalu tengok formula kimia tu baru kita boleh dapat tahu dia dia punya formula kimia. Contohnya kalau gas nitrogen, kalau orang tidak biasa nampak ataupun tidak hafal, dia tak tahu apakah formula kimia untuk gas nitrogen. Gas nitrogen HAN2 tambah gas hidrogen H2 menghasilkan gas amonia NH3. Ini dia punya formula kimia dia. So, check seimbang ataupun tidak di antara kiri dengan kanan. Tengok nitrogen N ada 2. Hidrogen ada 2. Tengok pula dekat hasil tindak balas. Nitrogen ada 1. Hidrogen ada 3. Nampak? Tidak seimbang kan? Dekat sini ada 2 nitrogen, dekat sini ada 1. Tidak boleh. Dia mesti bahan tindak balas untuk persamaan tu seimbang.
bilangan unsur dia mesti sama dengan hasil tindak balas. Yang sebelah sini hidrogen ada 2, sini ada 3, tidak boleh. Jadi macam mana kita mau kasi seimbang dia? Okay. So dekat sini tengok, ada 2 nitrogen, 1 nitrogen. Kita cuba letak 3. Okay, cuba letak 2 di sini. 2 di depan. Okay, bila letak 2 di depan, macam cikgu cakap, 2 ni perkali ni dia akan darab 2-2 ni. Okay, ini ada 3 hidrogen, dia akan darab 2-2. Bukan 1 saja tau, dia akan darab 2. So, N kali 2 dia sudah jadi 2. Kemudian 2 ni untuk hidrogen kali dengan 3 ni, dia akan jadi 3 darab 2 sama dengan 6. Okay, so sekarang N sudah 2, H ada 6. Tengok dekat sini, cek balik. Ada 2 nitrogen, okay, sama 2 nitrogen. Cuma hidrogen sini ada 2, sini ada 6. Belum lagi seimbang. Kan? So, kita mau seimbangkan, jadikan 2 ni sebagai 6. Macam mana mau jadikan 6? Darab dengan 3 di depan. So, 3 darab 2. Kan? 3 kali 2 ni, kita akan dapat 6 hidrogen. So, cek semula. Ada 2 nitrogen. Okay, 2 nitrogen. 2 nitrogen, okay, seimbang. Ada 6 hidrogen, 6 hidrogen. Jadi sekarang, kiri dan kanan telah pun seimbang. So, persamaan kimia seimbang kita adalah N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Okay, next step, tulis dia punya keadaan fizikal. Gas nitrogen, dia adalah gas. So, G. H2 adalah gas hidrogen. G juga gas. NH3, gas juga. Berdasarkan kepada soalan tu, dia bagi gas semua. Ni persamaan kimia yang seimbang. So, kalau kamu tidak boleh, kamu cuba rewind balik, ulang balik video ni. Kalau tidak faham, tolong tanya. Okey, sekarang kita pergi soalan kedua. Yang B ni. Logam natrium campur dengan air menghasilkan larutan aqueous natrium hidroksida campur dengan gas hidrogen. Okey, larutan aqueous ni maksud dia dalam tu ada air. Okey, bercampur dengan air tu masuk aqueous. So, tukarkan kepada formula kimia. Logam natrium Na tambah dengan air H2O menghasilkan natrium hidroksida NaOH. Dan juga gas hidrogen. Okey, kalau sekarang kamu rasa macam susah, tapi bila kamu banyak baca buku, kamu akan familiar dengan semua formula kimia tu, dia akan automatic jadi orang bilang muscle memory dalam otak kamu, dan automatic benda tu boleh keluar. Yang penting kamu kena rajin buka buku dan tengok formula kimia tersebut. Okay, so next step, kita kena seimbangkan. Periksa balik antara bahagian kiri dan juga bahagian kanan. Adakah sama? Kan, unsur pada bahan tindak balas, adakah sama dengan hasil tindak balas? Kalau tidak sama, kita kena seimbangkan persamaan. Jadi kira satu-satu kita kena buat ni. Dekat sini Na ada, natrium ada 1, hidrogen ada 2. Silap. Ada 2 hidrogen, ada 1 oksigen. Tengok pula dekat sebelah anak panah tu, iaitu bahan hasil tindak balas. Natrium ada 1, oksigen ada 1, hidrogen ada 1. Kemudian sebelah sini ada 2 hidrogen. Periksa balik. Sama ataupun tidak, kiri dan juga kanan. Okey, dekat sini ada 1 natrium. 1 natrium, okey, sama. Ada 1 oksigen. 1 oksigen, sama. Tapi kalau kamu tengok hidrogen, dekat sini ada 2. Tapi dekat sini ada 1 campur dengan 2. Ada 3. Hidrogen ada 3. So, tidak sama. Belum seimbang. Kan, mesti mu kasih seimbang dia. So, macam mana mu buat? Di sini sebenarnya perlu imajinasi ya. Kalau kamu buat benda ni, try and error dia panggil.
Okay, so apa yang kita boleh buat sini adalah kita boleh letak 2 di sini. Letak 2 dekat sini. And then 2 di sini, 2 di depan. Okay, so check balik persamaan dia tu. Sekarang natrium sudah jadi, Na sudah jadi, ada 2 di sini. Okay, sebab ada 2 depan kan. And then dekat sini macam cikgu cakap, 2 ni mesti kali dengan hidrogen. 2 hidrogen tu dan juga dengan O. Dua-dua kena darab dengan 2. Okay, so dekat sini hidrogen dia sudah bertukar jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Oksigen dia jadi 2. Sebelah sini pula. Okay, sama juga. 2 ni kena kali dengan Na, dengan O dan juga dengan H. 3-3. Okay, so lepas ni kita akan tengok Na jadi 2, oksigen jadi 2, hidrogen jadi 2. Periksa semula. Adakah sama ataupun tidak? Cek kiri dan kanan. Okay, natrium ada 2. Okay, sama. Sebelah kiri sama dengan bilangan sebelah kanan. Bahan tindak balas sama dengan hasil tindak balas. Cek balik hidrogen ada 4. Okay, 2 tambah 2. Hidrogen sama dengan 4. So, sama. Oksigen 2. Ada 2. So, persamaan ni adalah persamaan yang telah pun seimbang. So, kena cuba banyak buat latihan. Dan cuba try and error lah. Ada teknik-teknik mungkin yang kamu jumpa yang senang. Kamu boleh kongsi dengan kawan-kawan. Macam mana mau seimbangkan persamaan dengan lebih mudah. Okay, try yang last pula. Selepas ni kita masuk sebelah. Pepejal kuprum 2 karbonat kan terurai kepada pepejal kuprum 2 oksida dan karbon dioksida apabila dipanaskan. Tukarkan kepada formula kimia. Kuprum 2 karbonat CuCO3. Ni kuprum karbonat, kuprum 2 karbonat. Terurai ni maksud dia dipanaskan dan dia akan orang bilang berubah bentuk lah, terpisah begitu. Terurai menghasilkan kuprum oksida CuO tambah dengan gas karbon dioksida CO2. Macam cikgu cakap, kalau kamu banyak membaca, kamu akan familiar dengan formula kimia ni lah. Automatik kamu akan boleh tulis. Kalau kamu rasa payah sekarang, sabar dulu. Okay, kalau kamu banyak baca, buat revision, kamu akan biasa dengan formula kimia ni. Ada cara sebenarnya. Bila kamu tahu dia punya cas, kamu boleh terus dapat seperti mana kita buat formula kimia sebelum ni. Yang tajuk sebelum ni. Okay. Kemudian periksa. Step kedua, periksa dia punya bilangan unsur-unsur sama ataupun tidak. Ni dipanaskan lah. Dia kasih panas. Biasanya kita tulis dalam bentuk 3 segi macam ni. Okay, cek. Kuprum ada 1. Karbon ada 1. Oksigen ada 3. Cek pula sebelah kanan ataupun hasil tindak balas. Kuprum ada 1. Oksigen ada 1. Sebelah sini pula karbon ada 1. Oksigen ada 2. Lepas tu periksa seimbang atau sama ataupun tidak. Okey, kuprum 1, kuprum 1. Oksigen ada 3. Okey, 1 oksigen campur dengan 2 oksigen. Ada 3 lah. So, seimbang. Karbon ada 1, karbon ada 1. Okey, ni adalah telah pun seimbang. Jadi, tidak perlu buat apa-apa. Maksud dia, persamaan yang kamu tulis ini telah pun seimbang. Kalau dapat macam ni, nasib lah. Kan, sebab tidak perlu seimbangkan, sebab memang sudah seimbang. So, tulis dia punya keadaan fizik. Kuprum karbonat, dia berpejal lah. Daripada berpejal tu. Kuprum oksida pun berpejal juga, P. CO2, gas karbon dioksida, G.
Okey, ni adalah contoh untuk seimbangkan persamaan. So, kerja rumah kamu adalah this one. Tolong seimbangkan persamaan A, B, C dan D. Okey, ni macam cikgu cakap yang tadi tu kan, segitiga ni menunjukkan dia dipanaskan. Okey, cuba buat. Okey, cuba tengok, perhati betul-betul bilangan setiap unsur sebelum dan juga selepas, dan cuba untuk seimbangkan dia dengan tambah perkali di depan. Cuma kena hati-hati, cikgu cakap, ini pun selalu pelajar silap. Kamu kena hati-hati yang ni. Contoh 2H2O. Bila kamu letak 2 di depan ini, menunjukkan 2 ni kamu perlu kali dengan unsur hidrogen dan juga unsur oksigen. Kan? Berbeza dengan contohnya NH3. 3 ni untuk hidrogen saja. Dia untuk Nina. Tidak perlu kali dengan N. Yang ni tak payah. Kan? Cuba kasih faham betul-betul beza dia di bawah ni dengan dia di depan. Bila depan ni maksud dia kena darab semua. Kalau dia di belakang macam ada pada unsur ni, maksud dia hanya untuk unsur ini sahaja. Ni beza di antara kalau nilai nombor tu tulis di bawah dengan di depan. Kalau dia di bawah ni, maksud dia 2 ni untuk hidrogen saja. 3 ni untuk hidrogen ini saja. Bukan untuk nitrogen. Yang ni tolong kasih clear betul-betul sebab pelajar selalu silap yang bahagian ini. Okay, so kerja rumah kamu tolong selesaikan, seimbangkan persamaan A, B, C dan D ni. Okay, cuba buat. Kalau kamu tidak buat, kamu tidak dapat rasa betul-betul macam mana untuk seimbangkan persamaan. So, untuk kelas hari ini saja. Kalau ada masalah, tolong WhatsApp cikgu. Tanya personal. Kalau tidak faham, cikgu akan ajar. Okay, sekian. Terima kasih.